Kan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang diberi kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama ya kita mendengar ya sedikit sebanyak tausiah daripada ustazah, dan kita akan sambung ya bacaan kita pada pagi yang mulia ini pada sambungan surah Al-Hijr juzuk yang ke-14, muka surat 263, ayat yang ke-16, insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين
إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya
memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat Mihrab Al-Quran, kajian Asma'ul Husna, Ustaz doakan agar semua kita diberikan oleh Allah nur cahaya. Di hadapan kita ada cahaya, di belakang kita ada cahaya, di atas kita ada cahaya, di bawah kita ada cahaya, di dalam diri kita ada cahaya. Cahaya yang dimaksudkan di sini ialah nur hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Ia sangat penting kerana hidayah lah yang menentukan seseorang itu ke syurga, sebagaimana kesesatanlah yang menentukan seseorang itu ke neraka. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita ke udara lagi dalam membuat kajian Asma'ul Husna yang ke-21, yakni Allah yang bersifat Al-Basit. Izinkan Ustaz untuk screen share dengan tuan-puan sekalian. Hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, Mihrab Al-Quran kajian 99, nama Allah dalam membentuk kepribadian mukmin, siri yang ke-21, membahaskan Asma'ul Husna yang siri yang ke-52, membahaskan Asma'ul Husna yang ke-21. Maknanya apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, kita telah pun 52 kali bersiaran. 52 kali bersiaran ini jumlah yang besar. Kok kata belajar di universiti satu subjek sehingga 52 kali kuliah, itu hampir-hampir mustahil dah.
paling tinggi dia hanya berlangsung kurang lebih 28 ke 30 kali pertemuan. Ini dah 52 kali pertemuan, maknanya dah double kepada siri pertemuan dalam konteks universiti untuk satu subjek. Masya Allah, kita harus hargai itu. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, hari ini kita membahaskan Allah yang bersifat Al-Basit. Apa maksud Al-Basit? Artinya Allah yang melapangkan. Al-Basit, Allah yang meluaskan. Al-Basit, Allah yang menjadikan keadaan itu rasa selapang-lapangnya. Sama ada lapang itu hati kita, lapang itu rezeki kita, lapang itu pandangan kita, lapang itu luas untuk menerima pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi semua ini menjadikan kita ada nilai al-basit daripada kita, hasil daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sifatnya kepada kita, menjadikan kita lapang. Sebab itulah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kok ditanya, boleh tak Ustaz Azhar saya nak menyeru nama Allah yang bersifat al-basit? Wahai Allah, sekarang ni aku kusut sangat dalam memberikan pandangan. Kita pun, ya Allah ya basit, wahai Allah Tuhan yang melapangkan fikiran aku, tolonglah lapangkan fikiran aku supaya aku ni ada percambahan idea yang baik untuk membuat sesuatu. Boleh? Tidak ada masalah. Ya Allah Ustaz, saya terasa sangat semenjak nilai mata wang ringgit jatuh, kemudian inflasi pun berlaku kat Malaysia, kemudian gaji pun tak naik-naik. Ya Allah, boleh tak Ustaz saya nak berdoa kepada Allah, ya Basit, wahai Allah yang melapangkan rezeki aku ni, anugerahkanlah kepada aku ni apa-apa job yang menjadikan aku selesa, boleh keluar daripada kesempitan hidup kepada kelapangan. Maka untuk itu Ustaz saya nak berdoa, ya Basit, ya Allah ya Basit, ya Allah ya Basit, ya Allah ya Basit. Jawabnya boleh sangat-sangat. Bahkan itu yang terbaik. Selalu Ustaz kata dan Ustaz ulang sekali lagi pada pagi ini, tolong jangan berdoa kepada Allah dengan tangan kosong. Tuan-puan sila tulis kat chat tersebut. Tolong jangan sesekali berdoa kepada Allah dengan tangan kosong. Apa maksud tangan kosong? Angkat tangan, wahai Allah, anugerahkanlah kepada aku rezeki yang murah, idea yang bercambah untuk aku do something. Ini namanya berdoa dengan tangan kosong. Kurang elok. Maka yang sebaik-baik doa ialah hantar dulu buah tangan kepada Allah. Beri dulu hadiah kepada Allah dengan cara agungkan Allah, muliakan Allah, julangkan Allah dengan cara walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki package adalah berdoa kepada Allah dengan memanggil-manggil Asmaul Husna, dengan bertenggek kepada Asmaul Husna. Ya Basit, ya Allah ya Basit, wahai Allah Tuhan yang melapangkan rezeki, lapangkanlah rezeki aku. Ya Allah ya Basit, wahai Tuhan yang memberikan idea yang terbaik kepada hamba-Mu, berilah hadiah, berilah idea yang terbaik kepada aku untuk aku melakukan sesuatu yang terbaik. Masya Allah. Yang ni lebih dekat untuk Allah Azza wa Jalla memustajabkan akan doa. Hadirin muslim, maksud Allah yang bersifat al-basit. Ustaz mulakan dengan dua potong ayat Al-Quranul Karim. Satu daripada surah Ar-Ra'du ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir
wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan menyempitkan Allahu ya basutur rizqa, dan Allah lah yang melapangkan rezeki liman yasha, kepada sesiapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rezekinya. Jadi terjemahan tu agak lari sedikit setting dia. Ustaz ulang sekali lagi, sila selaraskan ayat Quran dengan terjemahan itu. Allahu yabsutur rizqa. Terjemahannya Allah yang melapangkannya kepada siapa yang dikehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya, maka sungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Baga ta'ala ya basir, itulah maksud Allah al-basit, Allah yang bersifat melapangkan rezeki. Puan-puan, kalau kita bercakap soal ya basutur rizqa, Allah yang bersifat al-basit, seringkali ayat ini akan dikaitkan dengan rezeki. Allahu ya basutur rizqa, inna rabbaka ya basutur rizqa. Jadi nak beritahu bagaimana sifat al-basit itu adalah berkait dengan soal rezeki. Justru amat tepat sekali nak kita yang berada di Malaysia pada hari ini dalam keadaan kemelesetan ekonomi, dalam keadaan berlakunya inflasi, dalam keadaan penganggurannya begitu sekali banyak, dalam keadaan kita lihat bagaimana supply and demand dari segi kerjaya dan keperluan sudah tidak equivalent lagi. Maka nak tak nak hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita mesti banyak bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapatkan rezeki. Kita keluar daripada rumah waktu pagi, pergi tepi jalan raya, kita akan tengok kenderaan. Ada motor, ada kereta, ada lori, ada bas, dan jam jalan seawal pagi. Mereka ini bergerak dan mereka ini hanya mencari satu je. Apa mereka cari? Rezeki. Itu je. Driver bus cari rezeki, Grab cari rezeki, government servant yang naik kereta pergi ke pejabat cari rezeki. Jadi perkataan rezeki itu tak banyak. Kek kecil tapi nak bagi 100 orang. Wah, jenuh tu dia buatnya.
Satu kek yang kecil tapi nak diagihkan 100 orang makan. Ya Allah. Jadi nak tak nak memang kita kena bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Allah mana? Allah yang maha kaya. Allah mana? Allah yang empunya kek, empunya rezeki. Jadi nak tak nak bila kita bergantung kepada Allah, kita akan tenang, kita akan yakin, kita tak akan gelisah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku buat kerja aku, kamu buat kerja kamu. Apa kerja aku? Iaitulah menyempurnakan sebaik mungkin ikhtiar mencari rezeki. Apa kerja kamu wahai Allah? Kamu Tuhan yang bersifat Ar-Raziq. Kalau kamu boleh beri rezeki kepada orang lain, payah sangat ke nak beri rezeki pada aku? Orang lain pun hamba Allah, hamba kamu, aku pun hamba kamu. Orang lain pun nak jadi baik, aku pun jadi baik juga. Ayuh sembang sedemikian rupa hadirin sekalian. Dengan melantunkan Allahu huwar razaq, Allahu huwar razaq, Allahu huwar razaq, Allahu wal basit, Allah yang melapangkan rezeki, insya-Allah. Allah yang bersifat Ar-Rahman, Allah yang bersifat Ar-Rahim. Insya-Allah Allah Taala akan sentuh kita dengan anugerah rezeki. Baik. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, jom kita enjoy lagi dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim bercakap tentang Allah yang bersifat Ar-Razzaq, Al-Basit. Kali ini pada surah Ar-Rum ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu alladhi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama' fis sama' kaifa yasha waj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza hum yastabshirun. Maksud Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sangat besar sekali makna kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita yang hidup zaman sains teknologi yang telah pun dibentangkan kepada kita proses kemenjadian air hujan, tentu sekali kurang mengkagumi ayat ini. Sebab apa? Sebab di sekolah kita belajar, okey, proses kejadian hujan berlaku, iaitulah menyaksikan bagaimana gumpalan awan bergabung satu sama lain, di situ adanya cecair dalam bentuk gas, kemudian bertembung awan dengan awan, akhir sekali keluarlah air yang namanya air hujan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz mengajak kita semua cuba letak position kita, aku hidup zaman 1400 tahun yang lampau. Kita ni hidup zaman 1400 tahun yang lampau, zaman Nabi. Zaman yang belum ada kajian sains dan teknologi. Zaman orang tidak pernah mengkaji tentang bagaimana proses air hujan berlaku. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla berbicara soal sains. Soal sains dan teknologi, bagaimana silsilah sehingga hujan itu berlaku. Apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan ialah sahabat-sahabat Nabi yang tak masuk lab, yang tak buat eksperimen dan tidak ada experience dalam hal ini, tapi Masya Allah, Tabarakallah, mereka boleh absorb. Mereka boleh absorb maklumat Al-Quranul Karim memadai dengan iman. Aku beriman kepada Allah, maka aku beriman dengan segala yang disampaikan oleh Allah yang Al-Quranul Karim. Wa imma aku faham ataupun tak faham. Kalau dalam konteks kejadian hujan tadi, sama ada aku faham ke tak faham ke cerita proses air hujan turun, itu aku tak peduli. Yang paling penting,
aku mulai beriman dengan Allah, maka segala yang Allah sebut aku juga beriman. Begitulah juga halnya bila aku sebut aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beriman dengan semua yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis-hadis Nabi. Inilah dia yang disebut ketulinan iman para sahabat-sahabat Nabi dengan Allah dan Rasul. Adapun kita hari ini, ya, sepatutnya kita menjadi orang yang lebih beriman daripada kalangan para sahabat. Sebab apa? Kita ada proof, ada bukti yang bersifat scientific, black and white, documented. Ada labnya yang telah pun dihasilkan, ada yang dihasilkan melalui lab, masuk Ustaz. Maka sepatutnya kita mulai semakin beriman. Termasuklah dengan ayat ini. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkan di langit, kemudian menjadikan awan itu bergumpal-gumpal, kemudian bergeser, kemudian turunnya hujan di celah-celahnya. Allahu Akbar. Baik, satu. Yang kedua ialah untuk kita kesan di mana Allah yang bersifat al-basit di sini. Tuan-puan, Ustaz Bol warna kuning ni, fayabsutuhu fis sama. Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaba fayabsutuhu fis sama. Allah membentangkannya, al-basit. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla menyebut dan memperkenalkan dirinya, wahai hambaku, aku ni Allah. Allah mana? Allah yang bersifat al-basit, yang membentangkan awan. Tu dia, kamu tengok atas langit, tu dia paling kanan ada awan, paling kiri ada awan. Siapakah yang menggantungkan awan dalam keadaan tidak jatuh, elok-elok ada? Allah. Allah mana? Allah yang bersifat al-basit. Di sebalik awan itu hujungnya akan keluar apa yang disebut hujan, dan hujan itu memberikan sumber rezeki kepada kamu, sumber kehidupan kepada kamu. Sebab itu air. Ini semua adalah fenomena, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Allah Azza wa Jalla menzahirkan Asmaul Husna al-Basit kepada kita semua. Sebab itulah Ustaz nak minta begini, tuan-puan. Orang yang terhijab dengan Allah, orang yang terhijab dengan Allah, keluar daripada rumah, dia mendongak ke langit, nampak ada awan, nampak ada pelangi, nampak ada hari nak hujan, dah turun pun hujan. Kalaulah statement dia daripada awan kepada awan, kerana awan untuk awan dan dikembalikan kepada awan, ini orang awam. Ini orang biasa-biasa. Ini orang yang tak terangsang dengan keimanan Allah yang bersifat al-basit. Tapi kalau kita keluar daripada rumah, kita mendongak ke langit, kita nampak ada awan yang bergumpal-gumpal kiri kanan, kemudian duk seketika nampak geseran awan berlaku, turunnya hujan. Mata zahir kita tengok kepada awan, tapi hati kita terus sampai Allah al-basit. Masya Allah, tabarakallah. Saat sekarang ni hujan, ya. Kenapa hujan itu berlaku? Sebab dari segi teknikalnya, kerana dua awan bertembung, di celah-celahnya keluarnya hujan. Hujan ini rezeki. Bila hujan bermakna turunnya air, berlakunya persegaran pada pokok-pokok, dan lebihan hujan itu akan disimpan dalam tanah dan dijadikan sumber mata air. Masya Allah, siapakah yang melapangkan rezeki ini semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah beza kita yang belajar Asmaul Husna dengan mereka yang tak belajar. Yang tak belajar pada i'rab, huraikan awan, hujan. Kita ni tengok awan, ingat kepada Allah. Tengok hujan, ingat kepada Allah. Sentuh air hujan, ingat kepada Allah. Allah mana? Allah al-basit, yang melapangkan rezeki dengan turunnya hujan. Allahu Akbar. Baik, hadirin sekalian, Ustaz akan perkayakan lagi dengan nas-nas Al-Quranul Karim. Ini yang Ustaz masukkan, kita enjoy dengan Al-Quranul Karim.
Tuan-puan, Ustaz tegaskan sekali lagi. Metod kajian Asmaul Husna yang Ustaz zahirkan kepada tuan-tuan dan puan-puan langsung berkadar dengan nas-nas Al-Quran dan juga pandangan dan nas-nas hadis-hadis Nabi SAW serta pandangan ulama yang muktabar. Maknanya Ustaz tak merapu membahaskan Asmaul Husna itu dengan merujuk kepada falsafah yang tak berpijak kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan tidak ada, ada saja. Ini maaf cakap mengaruh namanya. Sebab tidak ada yang paling kenal akan Allah Azza wa Jalla kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan caranya ialah dengan merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya tuan-puan boleh rujuk pada surah Asy-Syura ayat 27. Surah Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabiran basir. Sadaqallahul azim. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah melapangkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Allah yang Maha melihat. Tuan-tuan dan puan-puan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Jika sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hambanya dengan selapang-lapangnya, labaghaw fil ardi, maka nescaya manusia akan lebih cenderung untuk melampau ke atas agama Allah semasa hidup di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini pertama sekali ada perkataan basata. Walau basata, jika sekiranya Allah melapangkan rezeki. Dan basata itulah juga merujuk kepada al-basit, Allah yang melapangkan rezeki. Namun dalam teks dan konteks ayat ini, Allah nak sebut hal yang lain. Apa dia? Allah nak beritahu the first step, Allah nak beri satu awareness kepada kita. Wahai hamba-hambaku sekalian, ingat ya, akulah Allah. Allah mana? Allah yang bersifat al-basit. Apa makna al-basit? Yang melapangkan rezeki kepada kamu. Tadi kita bicara tentang rezeki dalam konteks air hujan. Nah, Allah al-basit yang menurunkan air hujan yang menyebabkan kamu selesa kerana air yang mencukupi. Okey, Allah yang bersifat al-basit yang mengatur lalu lintas rezeki duit kita. Maka berkantunglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dan melantun-lantunkan Allah yang bersifat al-basit. Itu satu. Dalam ayat yang kita baca tadi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, Allah Ta'ala memberikan satu amaran lain. Apa dia? Pada satu sudut yang lain, wahai hamba-hambaku, kata Allah, walau basatallahu rizqa, jika sekiranya Allah melapangkan selapang-lapangnya rezeki kepada kamu, labaghaw fil ardi, nescaya kamu ada potensi untuk melampau pada ajaran Allah dan Rasul. Maknanya begini, Allah nak kata, wahai manusia, memang aku ni al-basit, tapi aku juga nak beritahu kepada kamu, dalam beberapa keadaan, ketika mana aku melapangkan kepada kamu rezeki selapang-lapangnya, bukan kamu jadi baik pun, bukan kamu jadi warak pun, bukan kamu semakin go one step ahead, semakin melangkah ke hadapan mentaati Allah Ta'ala pun, tapi ada sebahagian di kalangan hamba-hambaku, wahai manusia, bila diberi ujian dengan keluasan rezeki, baghaw fil ardi, mereka ini melampau ke atas Allah, menyimpang daripada agama Islam, tidak ikut arahan hidup beragama. Sebab apa? Basatallah, kerana mereka hidup pada zon yang sangat selesa. Sayalah yang paling kaya, saya memiliki
rezeki dari segi duit paling banyak, apalagi pangkat paling tinggi, jawatan paling mulia, pengikut paling ramai, pengaruh paling banyak. Wah, ini semua rezeki ni, bila sampai tahap itu, Allah memberi amaran baghaw fil ardi. Ingat, manusia seperti ini ada potensi hujung jatuhnya sesat. Hujung jatuhnya taghut. Hujung jatuhnya melampaui batas. Dan kita dapati memang sungguh hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mereka yang disebut sang penzalim, yang jahat, yang rakus, yang kejam, kerana mereka merasakan surrounding mereka ni ada belaka. Aku paling kaya, maka aku boleh manipulate orang lain dengan kekayaan aku. Aku seorang yang berpengaruh, aku boleh manipulate orang lain dengan pengaruh aku. Aku seorang yang ada kabel yang kuat dengan pihak yang lain, maka aku boleh manipulate orang lain dengan kabel yang ada pada aku. Jadi, kita kena seimbang dalam hal ini. Benar, kita dikehendaki berdoa, wahai Allah yang bersifat al-basit, lapangkanlah kepadaku rezeki. At the same time, kita juga harus berdoa kepada Allah. Ini poinnya. Kita juga harus berdoa kepada Allah, wahai Allah, di saat kamu menganugerahkan rezeki kepadaku, melalui sifat kamu al-basit, maka aku memohon juga kepada kamu, jangan sampai aku terbabas. Baghaw fil ardi. Jangan sampai aku melencong daripada kebenaran. Jangan sampai aku ni sesat, kaya sangat. Jangan sampai kepada aku ni melampaui batas hidupnya. Amboi, ketika sedang selalu datang ke surau, mudah nak bergaul dengan masyarakat. Apa lagi? Bila dah mulai kaya yang besar, masih surau ke laut. Berhubung dengan orang, bercakap dengan orang, sembah dengan orang pun lain macam. Angkuh dan sombong. Dan mulai nampak riak-riak kelalaian tu berlaku. Mulalah hidup penuh dengan entertainment. Hidup penuh dengan hiburan. Hidup penuh dengan sensasi. Hidup penuh dengan seka-seka yang melalaikan. Kenapa tu? Maklum sajalah duit banyak. Maklum sajalah pangkat tinggi. Maklum sajalah pengaruhnya kuat. Maklum sajalah harta bendanya melimpah-limpah. Yang ni kita tak nak dengar. Yang ni mohon sangat-sangat kita tak nak dengar. Sebab itulah hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Islam ajar kepada kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik dalam hidup ni ialah sedang-sedang. Nak kata miskin, papa kedana pun tidak. Sebab miskin pun payah kita nak beribadat, tuan-puan. Nak kata kaya melangit pun tidak. Sebab itu akan menjadikan kita cenderung kepada kerosakan. Maka sentiasa dalam keadaan berhati-hati, dalam keadaan berwaspada, dalam keadaan mudah untuk menerima signal muhasabah daripada pihak lain. Inilah dia yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Allahumma ja'al quta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kifafa. Nabi berdoa, wahai Allah, jikalau rezeki umat aku ni tak nak, sebab itu akan menjejaskan kehidupan. Siapa kata nak pergi umrah tak ada duit, nak pergi haji tak ada duit, nak sedekah tak ada duit, nak derma tak ada duit. Sebab apa? Sebab orang kata terlampau tak cukup. Tapi kalau cukup melampaui batas, itu juga akan menjarakkan kita dengan agama. Jadi hadirin, dalam hal ini kita diajar untuk menjadi ummah wasatiyah, ummah pertengahan. Ini semua kita belajar daripada Asmaul Husna, Allah yang bersifat Al-Basit. Terus hadirin muslimin dan muslimat sekalian,
Maaf ya tuan-puan, Ustaz ni bergaul dengan ramai orang. Walaupun Ustaz bukan kaya melangit, tapi Ustaz bergaul juga dengan orang kaya. Kadang-kadang maaf cakap lah, Alhamdulillah tak nafi ramai orang kaya yang baik. Ustaz ulang sekali, ramai orang kaya yang baik. Tapi ada juga yang Ustaz melihat, ada orang itu kaya dan memang baik pun, tetapi kita kena pasti sumber pendapatannya sumber pendapatan yang haram. Dia mendapat sumber rezeki daripada sumber rezeki yang haram. Sumber rezeki yang haram tu banyaklah. Ekoran daripada rasuah, ekoran daripada manipulasi projek, sepatut dia tak dapat kepada dia. Walaupun dari segi company dia, company yang is not relevant dapat. Company RM2 orang kata, tiba-tiba dapat job berjuta-juta. Sebab apa? Kabel sana, kabel sini. Orang lain yang lurus benda queue sehingga tak dapat. Maaf cakap. Jadi, kaya. Tengah-tengah kaya tu buatlah kebaikan. Tapi ingat, Allah Ta'ala ni maha hisab. Maha teliti hisab dia. Yang kamu buat kebaikan tu, buatlah. Tapi ingat, sumber pendapatan kamu yang tak jernih, yang tak bersih itu tetap dihisap di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan, ambil satu kata kunci di sini dalam bab rezeki. Harta yang haram akan diazab oleh Allah. Harta yang halal akan dihisap di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sebalik halal itu apakah berlaku manipulasi? Di sebalik halal itu apakah ada unsur menindas? Di sebalik halal itu apakah ada kong kali kong sehingga kamu mendapat rezeki banyak tu? Maka perkara-perkara ini harus ada ketika mana kita membahaskan Allah yang bersifat al-basit. Terus para hadirin sekalian, rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepada hamba-Nya lah kamu dikembalikan. Ayat ini sekali lagi Allah menyebut wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah yang menyempitkan rezeki dan melapangkan rezeki, dan kepada Allah lah dikembalinya. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, mengakhiri kuliah kita pada pagi ini, Ustaz ingin berkongsi satu doa. Ustaz dah habis ke bicara al-basit kita pagi? Tak habis lagi. Kita akan sambung pula pada sesi akan datang. Jadi kita nak berhenti setakat ni, sambungannya pada sesi akan datang. Walau bagaimanapun kita tutup dengan satu doa selamat dunia akhirat. Doa selamat dunia akhirat. Bunyinya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maus wa rahmatan indal maus wa maghfiratan ba'dal maus. Yang bermaksud, Allahumma inna, wahai Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepada engkau salamatan fid din, keselamatan dalam urusan agama, wa afiatan fil jasadi, dan afiat pada tubuh badan, wa ziyadatan fil ilmi, dan bertambah-tambah pada ilmu yang membawa kami ma'rifatullah, wa barakatan fil rizqi, dan adanya barakah pada rezeki yang diusahakan, wa taubatan qabla maus, dan sempat bertaubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maus, dan sentiasa mendapat rahmat di saat kematian, wa maghfiratan ba'dal maus, seterusnya mendapat pengampunan daripada engkau wahai Allah selepas kematian. Jadi doa ini Ustaz harap sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan tolonglah baca, hafaz dan jadikan ia sebagai doa kita sentiasa. Ustaz, payah sangatlah bahasa Arab ni. Makcik payahlah nak hafaz bahasa Arab. Boleh tak makcik nak
nak baca terjemahan dalam bahasa Malaysia sebagai orang terjemah, boleh, tidak ada masalah apa-apa. Allah tidak pernah diskriminasi. Allah tak pernah kata aku hanya menerima doa dalam bahasa Arab sahaja, aku tak terima doa dalam bahasa Melayu. Tak. Sebaliknya, bahasa Arab pun Allah yang ciptakan, bahasa Melayu pun Allah yang ciptakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita menikmati terlebih dahulu dalil-dalil perspektif Al-Quran berkenaan dengan Allah yang bersifat Al-Basit dengan nas-nas Al-Quranul Karim, supaya kita alert dan ada kesedaran. Masya Allah, bila kita baca Al-Quran, kita akan bertemu dengan Asma'ul Husna Allah yang bersifat Al-Basit. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan berbahas secara lebih detail beberapa konsep Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat Al-Basit. Terima kasih kerana terus menyokong program Mihrab Al-Quran, sama ada kajian Al-Quran ataupun kajian Asma'ul Husna, dan terima kasih juga kerana menyokong pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz di Gombak. Sekian, salam hormat daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran,
terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu,